Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang saya hormati pensyarah saya Dr. Syaryanti Husin, para pendengar dan yang saya hormati sekalian. Baiklah, nama saya ialah Muhammad Fikri bin Abdul Zaim. Saya merupakan pelajar bagi program Master of Islamic Studies bagi sesi akademik 2020. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan hasil daripada tugasan yang telah saya lakukan berkenaan dengan pembentukan aliran mazhab fiqh di dalam Islam. Baiklah, untuk pembentangan pada kali ini, hasil pembentangan ialah kita akan bersama-sama mendapat penjelasan tentang faktor-faktor pembentukan aliran mazhab fiqh di dalam sejarah Islam. Yang kedua, kita akan dapat membuat perbandingan di antara dua aliran yang utama, iaitu aliran Ahlul Hadis dan juga Ahlul Ra'yi. Yang ketiga ialah kita akan membincangkan tentang kebarangkalian untuk kelahiran mazhab fiqh yang baru pada masa kini. Sebagai pendahuluan ialah agama Islam seperti mana yang kita ketahui ialah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagai sumber utama di dalam menjawab persoalan-persoalan agama. Hal ini kerana Nabi Muhammad ialah satu-satunya yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bercakap tentang agama, kita tidak boleh bercakap dengan sesuka hati kita ataupun mereka cipta. Kita hendaklah berpandukan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, selepas kewafatan Nabi Muhammad, sumber utama rujukan sudah tiada disebabkan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memaksa umat Islam untuk melakukan ijtihad bagi menjawab persoalan agama yang tidak pernah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian umat Islam ada yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100%. Namun begitu, ada juga yang menggunakan kemampuan fikiran dalam menjawab persoalan agama di samping merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah membawa kepada lahirnya dua aliran yang utama di dalam sejarah pensyariatan Islam. Yang pertama ialah aliran Ahlul Ra'yi, iaitu golongan yang menggunakan logik akal, manakala yang kedua ialah golongan Ahlul Hadis, iaitu golongan yang berpegang teguh, yang tetap kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetan daripada ini juga telah membawa kepada lahirnya mazhab-mazhab aliran fiqh. 4 aliran mazhab fiqh yang terkenal yang kita semua sedia maklum. Yang paling masyhur ialah 4 ini. Yang pertama ialah mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Syafi'i, yang ketiga mazhab Maliki, dan yang keempat mazhab Hanbali. Walau bagaimanapun, mazhab-mazhab ini tidaklah terhad kepada 4 ini saja. Banyak lagi di sana aliran-aliran mazhab fiqh yang lain. Cuma yang 4 ini ialah yang utama. Baiklah, sekarang kita beralih kepada faktor-faktor pembentukan aliran mazhab fiqh di dalam sejarah umat Islam. Faktor yang pertama ialah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita sedia tahu, apabila bercakap tentang agama, semua perkara hendaklah dirujuk terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi masalah ialah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Hal ini menyebabkan putusnya sumber utama apabila persoalan-persoalan baru muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hal ini mendorong umat Islam untuk menggunakan daya fikiran mereka di dalam memahami peninggalan Rasulullah yang berbentuk Al-Quran dan hadis untuk diinterpretasi sebagai menjawab persoalan agama yang timbul yang tidak pernah disentuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya ialah menyampaikan apa wahyu Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah
ayat ke-151 yang maksudnya. Sebagaimana kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Faktor yang kedua pula ialah peluasan empayar Islam. Wilayah Islam sudah semakin luas, menyebabkan lahirnya generasi umat Islam yang baru yang menginginkan penjelasan agama terhadap persoalan yang khusus kepada mereka. Seperti mana yang kita tahu, Islam semakin meluas setelah wafatnya Nabi. Hal ini kerana para sahabat pada waktu itu membawa dakwah Islam, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Kelompok yang baru menerima agama ini, menerima dakwah ini, semestinya adat mereka ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini memaksa ulama-ulama Islam yang ada terpaksa menapis amalan mereka agar selari dengan syariat Islam. Sebagai contoh, Imam Malik mengambil amal Ahlul Madinah sebagai sumber penetapan hukum. Maafkan saya. Ulama-ulama Islam ini menggunakan kaedah penetapan hukum mereka sendiri yang semestinya ada perbezaan di antara sesama mereka. Sebagai contoh, Imam Malik mengambil amal Ahlul Madinah sebagai sumber penetapan hukum, manakala imam-imam mazhab yang lain ada yang tidak berbuat sedemikian. Yang ketiga ialah tidak wujud sebarang sistem komunikasi atau media yang canggih dalam kalangan ulama-ulama mazhab fiqh. Tidak wujud sebarang sistem komunikasi pada zaman ini bagi membolehkan para ulama di pelbagai daerah berunding sesama mereka. Sebagai contoh, apabila timbul persoalan-persoalan baru, ulama-ulama ini mereka tidak dapat berkumpul di satu tempat untuk berbincang tentang hukum permasalahan tersebut. Jadi, hal ini telah menyebabkan mereka membuat keputusan dan seterusnya membentuk kepada pembentukan mazhab aliran mereka sendiri. Mereka menafsir Al-Quran mengikut kemampuan ilmu yang sedia ada dan berusaha mengeluarkan hukum-hukum mengikut sejumlah hadis yang mereka ketahui. Ini menjadi bibit-bibit awal yang membawa kepada lahirnya mazhab. Dalam suasana ini timbul beberapa ulama yang tinggi ilmunya lagi cekap dalam mengolah persoalan agama. Kehebatan kelompok ini, individu-individu ini, menyebabkan orang ramai mula berkumpul untuk belajar bersama mereka. Sebagai contoh, Imam Syafi'i di Mesir, Imam Malik di Madinah, dan Imam Abu Hanifah di Kufah, Iraq, dan Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Baiklah, selesai untuk faktor pembentukan aliran mazhab fiqh. Yang seterusnya kita akan bicara tentang perbandingan antara aliran ahli hadis dan juga ahli ra'yi. Aliran ahli hadis. Yang pertama ialah mereka tidak menggunakan akal di dalam menginterpretasi ataupun menyelesaikan sesuatu permasalahan. Hal ini kerana disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, di tempat di mana golongan ahli hadis ini berkumpul, di tempat mereka yang ketika itu banyak berlaku di tanah Hijaz sebenarnya, tidak timbul banyak permasalahan kerana suasana masyarakat yang ada pada hari itu tidak jauh berbeza dengan zaman ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi tidak timbul banyak persoalan yang memaksa mereka untuk menggunakan akal. Yang kedua, suasana dan persekitaran tanah Hijaz yang tidak berasimilasi dengan budaya adat dan pegangan dunia luar. Ya. Yang ketiga, kaedah kias tidak digunakan dalam skala yang besar. Yang keempat, aliran ahli hadis terlindung dari fitnah yang banyak berlaku di Iraq akibat pertembungan di antara golongan ahli Khawarij dan juga golongan Syiah. Yang seterusnya ialah aliran ahli ra'yi, yakni golongan yang menggunakan logik akal di dalam menginterpretasi Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Bilangan yang pertama sekali ialah bilangan hadis di Iraq, yakni tempat yang mana ahli ra'yi ini banyak. Bilangan hadis dia sangat sedikit jika dibandingkan dengan hadis di tanah Hijaz kerana faktor jauh ataupun faktor komunikasi yang susah. Jadi hadis yang ada di Iraq pada waktu itu sedikit bilangannya berbanding di Hijaz. Yang kedua ialah aliran ahli ra'yi, meskipun masih tetap menjadikan Al-Quran dan hadis Nabawi sebagai sumber utama hukum, dalam masa yang sama masih menggunakan logik akal di dalam menetapkan sesuatu
hukum. Aliran ahli ra'yi sering mengandaikan masalah-masalah yang mungkin terbit daripada sesuatu permasalahan. Oleh sebab itu disebut di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Manna'ul Qattan, ahli ra'yi juga disebut sebagai al-ara'aitiyun, yakni golongan yang suka mengandai-andaikan permasalahan sesuatu masalah. Mengandaikan hukum tentang permasalahan yang mungkin timbul. Baiklah, yang seterusnya ialah kebarangkalian untuk kelahiran mazhab fiqh yang baru pada masa kini. Bidang fiqh merupakan satu cabang ilmu yang bersifat dinamik, iaitu sentiasa berubah. Progresif kerana ingin memenuhi kehendak masyarakat yang sentiasa berubah. Begitulah juga halnya dalam ilmu mazhab fiqh. Ianya bukanlah sesuatu yang mustahil. Lebih-lebih lagi pada zaman yang serba mencabar, di mana memerlukan penafsiran Islam yang lebih segar dan kalis masa depan. Hal ini berbeza dengan bidang-bidang ilmu Islam yang lain. Sebagai contoh, ilmu akidah. Ilmu akidah ini satu bidang ilmu yang tidak pernah berubah. Bagaimana akidah yang disebut oleh zaman Nabi, bagaimana akidah yang disebut oleh Nabi, begitulah juga ilmu akidah sampai kepada hari ini. Sebagai contoh, perbahasan tentang keesaan Tuhan, keesaan Tuhan, kewujudan hari kiamat, pencatatan amalan bagi setiap individu. Jadi hal-hal sebegini dia tidak berubah. Dia kekal semenjak daripada zaman Nabi sehinggalah pada hari ini. Ulama-ulama Islam hendaklah memiliki ilmu yang luas meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti ilmu dalam bidang teknologi, industri, kewangan dan sebagainya, agar apabila sesuatu ijtihad itu dilakukan, ianya selari dengan keadaan semasa tanpa mengabaikan persoalan pokok di dalam agama Islam. Jadi ringkasnya ialah ringkasnya ialah tidak untuk mengatakan mustahil untuk kelahiran mazhab fiqh yang baru, ini sesuatu yang tidak boleh dijamin. Tiada seseorang pun yang boleh mengatakan mustahil untuk mazhab fiqh yang baru untuk muncul. Lebih-lebih lagi pada zaman yang banyak berlaku permasalahan-permasalahan baru, sebagai contoh dari sudut kewangan ataupun dari sudut perubatan. Jadi mungkin tidak mustahil untuk muncul cendekiawan-cendekiawan yang mencetuskan perbahasan-perbahasan baru yang mungkin boleh membentuk aliran mazhab mereka sendiri. Seterusnya. Sebagai kesimpulan, perbezaan-perbezaan yang berlaku ini tidak seharusnya dipandang dari sudutnya negatif ataupun salah. Selagi mana ianya masih di dalam ruang lingkup yang dibenarkan ataupun tidak menongkah persoalan pokok dalam agama, ianya adalah terbuka untuk berlaku perbezaan. Yang paling penting ialah umat Islam hendaklah sentiasa menjaga adab apabila berlaku perbezaan pendapat dan tidak menjadikannya sebagai perkara yang memporak-porandakan kesatuan umat Islam. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya berharap perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat kepada seluruh pendengar, dan terima kasih di atas tontonan anda terhadap pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.